Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran. Tafsirul Quran juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28, surah yang kedua dalam juzuk ini. Surah yang ke-59 dari awal mushaf, iaitulah surah Al-Hasyri, suratul Hasyri. Surah Al-Hasyri dinamakan peristiwa berhimpunnya pihak musuh ataupun terkumpulnya pihak musuh dalam suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi kepada tafsir dan huraiannya, para jemaah boleh buka mushaf. Kita baca sama-sama beberapa ayat Al-Quran untuk mengambil berkat dan juga kita terjemah untuk memahaminya dan tadabbur beberapa ayat pilihan, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Surah Al-Hasyri, kita pergi kepada muqaddimah surah. Para jemaah yang ada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman dia ada muqaddimah di awal surah dia. Ini di antara keindahan ataupun kelebihan tafsir ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tengok muqaddimah dia sebelum kita masuk kepada penjelasan satu-satu ayat, insya-Allah taala. Surah ini tengok dalam muqaddimah. Surah Al-Hashr diturunkan di Madinah. Hadza bittifaqil ulama. Surah ini diturunkan di Madinah, dia panggil dalam istilah dia surah Madaniyatun. Surah diturunkan di Madinah bittifaqil ulama.
Simah, ciri-ciri surah Al-Madaniyah berbeza dengan surah Makkiyah dari sudut ayat dia panjang. Kemudian dia punya isi kandungan banyak tentang hukum, peperangan, hubungan antara bangsa dengan kaum-kaum yang lain, dan banyak lagi lah ciri-ciri dia. Berbeza dengan Makkiyah, dia banyak tentang tasbitul aqidah, kisah-kisah umat terdahulu, dan lain-lainnya. Yang penting bagi kita. Kemudian mengandungi 24 ayat. Surah kita ini ayat dia berapa? 24 ayat bittifaqil ulama. Tidak ada beza ulama yang menulis tentang bilangan ayat mengatakan 24. Tasmiyatus surah. Kenapa dinamakan surah Al-Hasyri? Kenapa nama surah Al-Hasyri? Yakni peristiwa berhimpunnya pihak musuh. Sama dia berhimpun sini atau berhimpun tempat mereka dihalau keluar. Kita tengok nanti. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah lah yang telah mengusir keluar orang-orang kafir dari golongan Yahudi dari kampung halaman mereka di Madinah. Pada julung-julung kali mereka berhimpun untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intisari kandungan antara lainnya menerangkan kisah pengusiran sepuak kaum Yahudi. Nama dia Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Di Madinah ni ada beberapa kabilah Yahudi, iaitulah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Suratul Hasyri, boleh katakan kisah Bani Nadir tersebut dirakamkan dalam surah yang agung ini. Kita akan tengok nanti bagaimana kisah pengepungan Allah Ta'ala bagi izinan kepada Nabi untuk mengepung Bani Nadir, dan akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Satu lagi yang terakhir, Bani Quraizah, itu berlaku pada selepas peperangan Ahzab. Mereka tidak dihalau keluar, mereka dibunuh fi qa'ri darihim, di kampung kediaman mereka, iaitu di perkampungan Bani Quraizah yang ada di Madinah itu. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat mereka yang mulia dan terpuji. Serentak dengan itu disebutkan perihal umat Islam yang berkembang luas yang datang sesudah itu. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran yang mengandungi berbagai-bagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk kepada manusia. Itu intisari kandungan yang ada dalam Suratul Hasyri yang hanya 24 ayat ini. InsyaAllah kita akan lihat nanti. Satu lagi soalan yang penting, iaitulah tentang fadailuha. Kelebihan baca akhir surah Al-Hasyri ini, apa kelebihan dia? Dan terdapat banyak dalam buku-buku ataupun kitab-kitab yang menyebut, dalam buku-buku zikir pagi petang, yang menyebut tentang kelebihan surah Al-Hasyri, ataupun tersebar dalam internet. Tuan-tuan boleh tengok, dia akan tulis tajuk dia, Fadilat 3 ayat terakhir surah Al-Hasyri. Fadilat 3 ayat terakhir surah Al-Hasyri. Memang ayat ini besar. 3 ayat yang terakhir surah Al-Hasyri ini besar dia punya, iaitulah ayat, tengok ayat 21.
Huwallahu allazi la ilaha illahu. Itu semua tu dia panggil Asmaul Husna. Namun kita nak sabitkan dia sebagai zikir pagi dan petang. Bermula daripada ayat 22. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini dia panggil surah 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr. Tengok dalam Facebook ni, sahabat pencinta Al-Quran, dia kata baca 3 ayat ini mengandungi fadilat yang besar dan khasiat yang banyak kerana dia mengandungi Asma'ul Husna. Kita mengatakan na'am. Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah itu besar. Cuma nak dijadikan sebagai zikir pagi petang tu bagaimana darjat hadis. Tengok hadis. Tanda hadis ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmizi dan lain-lainnya daripada hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Lafaz dianya man qala hina yusbihu 3 marat. Siapa dia baca ketika waktu pagi 3 kali. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Mungkin para jemaah kalau ikut bacaan kita pagi-pagi, ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni, sekali-sekala ana baca yang ni. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Yang biasa orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini makna lafaz tu ada. Tetapi summa qara'a, lepas pada baca a'udzubillah ni, kemudian dia baca 3 ayat yang terakhir daripada suratul Hasyr. Wakkalallahu bi 70,000 malakin. Allah Ta'ala akan wakilkan untuk jaga dia 70,000 malaikat. Yusalluna alaihi hatta yumsi, berdoa untuk dia sampai petang. Baca pagi. Mana kalau kita baca petang sampai pagi esok. Wa immata fi dzalikal yaum mata syahidan. Kalau dia mati pada hari itu mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Mana baca petang, itu juga pahala yang lebih. Maknanya hadis ini besar, kelebihannya besar. Tetapi dari sudut kedudukan hadis itu ada masalah. Contohnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mizanul I'tidal mengatakan hadis ini gharibun jiddan. Gharibun jiddan. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar mengatakan hadisun gharib. Gharib walahu syahidani dha'ifan. Ada lagi syahid tapi dhaif. Maknanya ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin sepakat meletakkan bahawa hadis tentang kelebihan 3 ayat terakhir untuk dibaca waktu pagi dengan petang adalah dhaif. Baik, sepatutnya orang yang menyebarkan risalah-risalah ataupun poster-poster ini nyatakan dari sudut sanad supaya mengikut para ulama kalau hadis itu dhaif. Setelah sepakat para ulama mentad'ifkannya, kita tak boleh sebut qala Rasulullah, kita kata diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak dinafikan 3 ayat itu mengandungi Asmaul Husna yang sangat besar. Insya-Allah bila sampai di ayat nanti, tempat dia nanti kita huraikan tentang Asmaul Husna yang terkandung dalam ayat yang tersebut. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita bersifat amanah ilmiah. Dari sudut menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita kata oh ustaz ni pandai-pandai kata dhaif. La, kita hanya baca dalam hadis ini Al-Imam Az-Zahabi contohnya. Seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis. Kemudian muhaqqiqun yang mutaakhirun, para pentahqiq, contohnya pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Yang mutaakhir ni juga sama dengan yang mutaqaddimin mengatakan hadis itu dhaif. Saya tak nak bahas tentang beramal dengan hadis dhaif, telah dibahas panjang oleh para ulama. Yang penting kita nyatakan dari sudut kedudukan dia. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Hasyr.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sabbaha dengan makna segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Maaf. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan di bumi mengucapkan tasbih kepada Allah. Sabbaha maknanya mensucikan Allah Taala, bertasbih, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wa huwal azizul hakim, kerana Allah lah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Hadis ini, ayat ini Allah Ta'ala mulakan surah Al-Hashr ini dengan sabbaha lillah. Orang mengaji bahasa Arab, kenapa Allah Ta'ala guna sabbaha dengan fi'al madhi, tidak digunakan fi'al mudhari' yang menunjukkan takarrar? Sebab semua makhluk ini bertasbih sentiasa. Sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Manusia yang hidup tasbih. Bila mati, mari generasi lain pula tasbih. Bahkan semua perkara yang ada atas dunia ini yusabbihuna, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita faham atau kita tak faham, termasuklah hayawan, burung-burung. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah kata, mu tak tahu, tak faham tasbih mereka, tapi mereka bertasbih. Kata di para ulama yang tadabbur Al-Quran, qala li anna mawdu'as surah, cerita surah ini an amrin madha wa qada, yang telah berlaku. Bila berlaku, iaitulah peristiwa pengusiran Bani An-Nadir dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka telah dihalau. InsyaAllah saya akan cerita sekejap lagi tentang Bani Qainuqa, Bani An-Nadir yang ada di Madinah pada zaman Nabi SAW. Akhirnya mereka dihalau keluar. Patutnya mereka itu dibunuh. Tetapi ada dalang-dalang yang tertentu yang dimainkan oleh kumpulan munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menyebabkan mereka selamat daripada dibunuh. Namun mereka diusir keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata di para ulama, jadi Allah Ta'ala sebut sabbaha, menceritakan benda yang telah berlalu. Wallahu alam di antara sebabnya. Kemudian, coba tengok. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dalam ayat lain, tadi dalam ayat yang kita baca, akhir suratul Hasri, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Terus, waw diatahkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Mensucikan Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala, semua perkara yang di langit dan di bumi. Tapi di ayat ini, di awal suratul Hasri, Allah Ta'ala ulang satu kalimah, wama fil ardi. Wama fil ard. Kenapa? Apa sebab diulang balik kalimah? Ini menunjukkan bahawa suatu isyarat bahawa Allah SWT mempunyai jentera-jentera ataupun tentera-tentera. Dia panggil junud. Jundullah yang berada di langit dan juga yang berada di bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa tahu tentera Allah Ta'ala ni kecuali Allah saja yang tahu. Khususnya di kalangan malaikat. Malaikat ni berapa bilangan dia? Terlalu ramai. Malaikat. Dalam hadis yang kita baca, di langit saja, kata Nabi SAW, tidak ada maudhi' yang ada tempat kosongnya sebesar luar 4 jari, illa kecuali ada malaikat yang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bilangan malaikat terlalu ramai. Maka mereka ini, dan semua makhluk di langit dan di bumi, tusabbihullah, mensucikan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih, memuji Allah SWT, iaitulah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, wa man fihin,
dan isi kandungan dua-duanya. Langit dengan bumi sekali. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua makhluk ini bertasbih pada Allah Ta'ala, tapi kita tak faham apa makhluk. Itulah burung-burung duk berkicau. Itu dia tasbih. Kita duk marah ke burung pula. Kita duk cak sibuk dengan tidur. Kan? Ayam berkokok. Itu tasbih. Dengan bahasa dia. Baiklah para jemaah sekalian. Maka dalam ayat ini diulang balik. Wama fil ardi. Wama fil ardi. Sebab apa? Diulang balik isim mausul. Ma tu ma mausul di sini. Fafihi inayatun wa hafawatun bil ardi, nak menunjukkan bahawa isu ini yang khususnya dalam surah ini iaitulah tentang kumpulan-kumpulan penduduk yang berada di bumi. Biasa dia lafaz ma fis samawati wal ardi, yakni ma fis samawati wa ma fil ard. Tajuk kita ini, perbincangan kita ini iaitulah tentang penduduk di bumi dan isi kandungan bumi. Kemudian di akhir ayat ini Allah SWT sebut wa huwal azizul hakim. Aziz, Allah Ta'ala maha berkuasa, gagah. Al-Hakim, bijaksana. Allah SWT hikmah dia bila dia susun ayat, diakhiri ayat ini dengan dua sifat Allah SWT, dua nama dia yang agung, iaitulah Al-Aziz, Al-Hakim, menunjukkan kepada dua perkara, iaitulah Al-Quwwatu wal-Hikmatu. Allah kata, aku buat ni dengan kuasa aku, tak ada siapa yang boleh cabar. Jangan duk main challenge-challenge dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga dengan hikmah kebijaksanaan. Tidak ada perkara yang Allah Ta'ala buat abatha, sia-sia, tak ada faedah, tidak ada hikmah, la. Itu bagi kita, orang yang beriman, meletakkan sedemikian, maka, apabila berkumpul dua nama ini, dua nama yang besar ini, menunjukkan kepada kepentingan al-hikmatu wat-ta'aqul wal-fahm, pentingnya hikmah dan kepahaman serta kekuatan. Dia ada dua. Hikmah dan kuat. Kalau orang ni kuat saja tanpa hikmah, mungkin dia akan jadi zalim. Dalam tindakan dia tidak adil, tidak tepat. Oh, dia ni hebat ni. Hikmah dia tinggi, tapi tidak ada kekuatan. Kita panggil orang ni lemah. Tak cukup. Khulasah daripada peristiwa ini, saya teringat kepada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata orang yang bengking ataupun marah di tempat yang tidak patutnya marah, maka itu nama dia orang bodoh. Benda tak payah marah, kita boleh tegur je, kan? Tapi dia marah lebih-lebih, kita kata hadza balid, bodoh. Tapi di tempat yang patut kita marah, dia tak marah. Kenapa tak marah? Sabar. La. Imam Ghazali kata itu orang penakut nama dia. Maka Allah SWT yang maha bijaksana, yang mempunyai kekuatan Al-Aziz, Al-Jabbar, Allah Ta'ala kumpulkan dua namanya di sini, menunjukkan bahawa peristiwa yang terjadi, apa-apa yang berlaku dalam dunia, kamu jangan pertikaikan tentang kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan kekuatannya, barulah kita mantap, solid keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu saya selalu sebut, mengulang-ulangi kata-kata, di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia ini, orang kata ajaib dunia ini, 7 perkara ajaib dalam dunia. Saya kata ada satu lagi. Ajaib yang ke-8, apabila ada anak orang Islam menentang pelaksanaan undang-undang Islam. Kita kata ini ajaib. Kaif kamu jadi orang Islam? Apabila mari pelaksanaan undang-undang Islam tak mau, kita kata ajaib kamu. Islam apa lagu ni? Dia ingat Islam tu sekadar rutin-rutin harian, bangun, pergi solat, lepas tu pergi kahwin, kemudian pergi majlis-majlis resmi, keagamaan, perarakan maulud, tak. Pergi majlis tahlil itu Islam. Kita kata Islam syamil wa kamil, mengandungi semua perkara. Maka orang yang kuat tidak ada hikmah, masalah. Orang yang hanya memiliki hikmah tidak ada kekuatan, juga bermasalah. Allah Ta'ala kita ajar kepada kita dalam ayat ini, Al-Azizul Hakim, nak kuat
dan bijak. Baik, kita pergi kepada kisah dalam ayat ini yang panjang. Ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara golongan ahli kitab. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini, iaitulah Bani Nadir. Yahudi Bani An-Nadir. Alif, Lam, Nun, Dha, Ya, Ra. An-Nadir. Bani An-Nadir. Sebab apa? Apa sebab? Tengok cerita. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kumpulan kafir Bani Nadir dalam ayat ini khasnya dari kampung halaman mereka li awwalil hasyri, julung kali mana mereka belum pernah dihalau keluar daripada bumi Madinah. Pernah tak mereka keluar? Naam. Di zaman Bukhtanasar, zaman-zaman dulu, mereka telah diunanya, dibunuh beramai-ramai sehingga mereka keluar daripada negeri mereka, berhijrah. Ada yang pergi ke Madinah, ada yang tempat lain. Kenapa? Kerana ittihad, mereka telah diunanya, diseksa dan sebagainya. Tapi bila duduk di Madinah, tenang-tenang. Dalam ketenangan itu, sebagaimana kata patah, disangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ibarat begitu. Sepatutnya, bila Yahudi duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW, tak payah lagi mereka buat kerana-kerana, buat onar, yang menyebabkan mereka akan dibunuh atau diusir keluar. Tapi itulah perangai jahat Yahudi, tidak menepati janji. Mereka ini kalau berjanji, masalah. Allah kata apa? Aku keluarkan mereka li awwalil hasyri. Ada yang mengatakan kumpulan yang pertama dikeluarkan itu daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Kan? Ataupun Yahudi ni. Yahudi Bani Nadir ini tidak pernah dihalau keluar kecuali pada kali ini. Mana kali yang pertama. Ada yang mengatakan li awwalil hasyri, mereka dihalau ke tempat perhimpunan dunia akhir zaman, iaitulah bumi Syam. Nanti. Banyak dia punya cerita. Ada yang mengatakan al-awwalul hasyri, maknanya halau kali yang pertama. Mereka dihalau daripada Madinah ke Khaybar. Kemudian mari Sayyidina Umar bin Khattab, Umar baca dalam hadis pesanan Nabi SAW, Nabi kata, la yajtami' dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Maka sekali lagi, Sayyidina Umar halau mereka keluar daripada bumi Khaybar. Mana Khaybar ni dalam semenanjung, masih lagi di bawah mantikah Madinah Munawwarah, sebab jarak dia pun 100 lebih kilometer, dekat 200 itu saja. Dekat. Itu dia panggil tafsiran-tafsiran. Kata di ulama tafsir, la mani' min iradati hadhil ma'ani kulliyah. Tidak jadi masalah. Kalau kita ambil semua makna-makna tadi, tidak menjadi masalah. Wallahu alam. Yang pentingnya, dalam konteks ayat ini khasnya, li awwalil hasyri, maknanya puak Yahudi ni, Yahudi Bani Nadir ni, kali pertama dihalau keluar. Sebab apa? Tengok. Ma zanantum an yakhruju. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangan yang ramai serta pertahanan yang kuat. Mereka ini mempunyai kekuatan. Kekuatan dia punya kubu dia. Di Madinah saja, tengok dia punya senarai kekuatan dia. Wa kana li Bani Nadir sittatu husun. Bani Nadir ini ada 6 kubu pertahanan di Madinah. Husun aliyatun. Kubu yang tinggi, mu'addatun lil harbi, memang mereka bersedia untuk berperang. Dengan tentera, dengan senjata-senjata yang banyak. Dalam kitab sirah kata, ada Husain al-Kutaibah, wal-Watih, wal-Salalim, wal-Natah, wal-Waqdah, Syak, Hisnu Syak. Mana nama-nama ni ada. Kalau kita jadi di sejarah Madinah, boleh kena. Sebahagian daripada tempatnya masih lagi ada. Mereka ingat, dan orang Islam duk sangka, kita tak boleh lawan Yahudi ni.
mereka memang bersedia untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia sudah buat strategi peperangan, dia boleh berperang dari sudut di lorong-lorong Madinah, semua dia sudah tahu. Mana dalam khutbah peperangan dia sudah membuat persiapan yang rapi untuk menyerang Madinah bila perlu. Tapi apa boleh buat? Tengok dalam ayat. Orang Islam kata wazannu annahum mani'atum husunuhum min Allah. Mereka menyangka bahawa orang Islam tidak sangka mereka boleh serang, boleh tawan kubu Yahudi sebab terlalu kuat. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini kita orang beriman. Dan mereka pula, pokok Yahudi sendiri pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka, husun, akan dapat menahan serta memberi perlindungan pada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari azab dari arah min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Tak mikir macam mana Allah Ta'ala nak hancurkan mereka. Nabi mari kepung habis. Mana mereka belum sempat keluar, nak buat duduk dalam kubu tu sudah dikepung. Allahu Akbar. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Tanda tuan-tuan, ini senjata yang paling besar Allah Ta'ala beri kepada siapa? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Senjata ini senjata yang sangat orang panggil senjata canggih, yang tidak dimiliki oleh Amerika, tidak dimiliki oleh Jepun, tidak dimiliki oleh China, iaitulah wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Serta dilemparkan perasaan cemas, takut dalam hati mereka. Kalau Allah Ta'ala capuk ni, kecuk perut lalu pokok kafir, tak boleh nak lawan. Inilah yang dikatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam mukjizat Nabi kata apa? Nusirtu birru'. Allah Ta'ala beri kepada aku pertolongan perasaan takut pada orang kafir. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Dalam hadis Nabi kata nusira birru'bi masiratu syahr. Sebulan lagi nak sampai ke tempat tu, orang kafir dah mula rasa gerun. Bagaimana pula Bani Nadir ini dengan Masjid Nabi hanya beberapa kilometer saja. Dekat. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Dengan sebab mereka telah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam kota dia, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Mana orang Yahudi dalam kota dia sendiri yang peruntuh rumah dia, orang Islam yang mari terpaksa juga meruntuhkan sebahagian daripada tempat mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berfikir, berakal fikiran serta celik mata hati. Ayat ini memang kita boleh berhenti di sini, panjang. Tapi saya kena baca sampai ayat 4 supaya para jemaah boleh tasawur bagaimana peristiwa ini terjadi. Tengok dalam ayat 3. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dan kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia. Maknanya kalau Allah tak tetapkan mereka dihalau keluar, nescaya mereka akan dibunuh di Madinah, tapi nasib mereka tidak dibunuh. Dan dalam pada itu mereka akan beroleh azab seksa api neraka di akhirat esok neraka. Kenapa? Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Mereka ditimpakan azab yang demikian
kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Kemudian ketika kepungan itu berlaku, ada beberapa tempat yang mereka, sahabat-sahabat Nabi terpaksa tebang pokok-pokok kurma mereka. Dalam ayat 5, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi wa liyukhziyal fasiqin. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang, atau kamu membiarkannya tegak berdiri seperti keadaannya asal, tidak diusik, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kerana hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi ada kata pokok kurma mereka dibakar dan ada yang dipotong. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada itu gambaran tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian kita balik kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada mereka, kepada kita, bahawa pokok Bani Nadir ini dikepung, dan bila dikepung mereka terpaksa meruntuhkan rumah dia sendiri dengan tangan dia. Runtuh dengan tangan dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ana baca peristiwa ini supaya nampak gambaran, kemudian kita balik kepada ayat. Dalam buku Sejarah Madinah yang saya usahakan, ini tajuk dia, Al-Madinah Al-Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Alhamdulillah dalam buku ini, ana letak di akhir buku di bawah tajuk Peperangan di Madinah. Peperangan di Madinah. Dalam versi ini, tuan-tuan yang ada kitab ini, kita boleh tengok di muka surat peperangan di muka surat 200. Peperangan dengan Bani Qainuqa. Yahudi yang pertama di Madinah, nama dia Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni awal lagi dia khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka sudah buat perjanjian. Tetapi Yahudi yang mana sifat mereka adalah berkait rapat dengan penipuan, pengkhianatan dan pembelotan, tidak dapat lari dari tradisi ini dan mula menimbulkan kekacauan serta huru-hara dengan tujuan untuk menggoyahkan perpaduan umat Islam. Di antara contohnya, seorang ketua Yahudi nama dia Syas bin Qais. Seorang Yahudi yang telah berumur tua. Patut orang tua ni jadi penasihat, tapi kadang-kadang orang tua jadi pengacau. Nah, jadi sejarah dalam dunia ini kita boleh lihat. Seorang kafir yang begitu membenci kaum muslimin, beliau telah berjaya menghasut sekumpulan muslimin daripada Aus dan Khazraj dengan semangat perkauman, kebencian dan dendam kesumat, iaitulah sifat mereka sebelum datang Islam. Pemuda-pemuda Yahudi dihantar untuk bergaul dan mengingatkan mereka tentang peperangan sama mereka, yang menyebabkan timbul api permusuhan lama nyala kembali. Semua ini propaganda ini telah berjaya, dan dua pihak tadi kembali kepada sifat fanatik perkauman asabiyah sebelum Islam dahulu dan telah bersiap sedia untuk berperang sama-sama sendiri. Jadi itu semua tu khija-khija Bani Qainuqa. Maka selepas berlakunya peperangan Badar, Ramadan tahun yang 2 Hijrah, yang berpihak Islam dengan Islam mendapat kemenangan yang besar, pihak Yahudi semakin menampak sifat dengki dan benci mereka kepada Islam. Maka mereka telah melanggar perjanjian. Langgar perjanjian, maka mereka ini dihalau keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu dia panggil Bani Qainuqa. Peristiwa ini berlaku bila? Tanda tuan-tuan, selepas peperangan Badar, iaitulah pada bulan Syawal tahun yang kedua. Sepatutnya mereka dibunuh. Tapi si munafik Abdullah bin Ubay ni main jarum. Dia mari jumpa Nabi, oh maaflah sekali. Maaflah, akhir sekali mereka tidak dibunuh, tetapi mereka telah dihalau keluar. Baik. Sepatutnya Yahudi yang lain ambillah pengajaran, tapi tak ambil juga pengajaran. Mari pula Yahudi yang kedua, yang turunnya suratul Hasyri
yang kita baca ni, nama dia Yahudi Bani An-Nadir. Puak-puak Bani Nadir ni, apa cerita dia pula? Peristiwa ni berlaku pada Rabiul Awal tahun yang keempat, selepas peperangan Uhud. Mana lepas perang, bila mereka kalah, dia adalah kerana-kerana dia buat. Jadi lepas peperangan Uhud ni, puak-puak Bani An-Nadir duduk pakat dengan puak-puak munafiqin dan juga geng-geng Ghatafan. Ketua Bani Nadir ni, nama dia Huyai bin Akhtab. Tanda tuan-tuan. Nama dia Huyai bin Akhtab. Kita jangan lupa, lepas pada Khaybar, Huyai bin Akhtab ini, anak dia, Safiyah binti Huyai, menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Huyai bin Akhtab ni, dia ni buat kerenah yang besar. Suatu hari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kampung Bani Nadir untuk apa? Untuk menuntut diat. Sebab ada berlaku pembunuhan kepada Bani Kalb, dua orang lelaki yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri secara tidak sengaja. Maka Nabi pergi nak minta pampasan diat daripada Yahudi supaya bayar kepada kumpulan ini. Tiba-tiba mereka kata, baiklah, boleh tak Nabi dengan sahabat yang Sayyidina Abu Bakar tunggu di bawah di tepi bangunan? Nabi tunggu sebab nak selesai masalah ni. Amr bin Jahsh adalah orang yang paling jahat di antara mereka. Beliau telah menawarkan diri. Dia kata, Muhammad ada kat bawah bangunan kita. Abu Bakar ada. Saya nak naik atas bangunan, aku nak ambil batu, campur atas kepala mereka, biar mati. Kita relax. Nama dia Amr bin Jahsh. Salam bin Mashkam. Yahudi juga. Dia kata, jangan cuba nak buat. Sebab dia ni tahu. Dia baca dalam kitab Taurat. Nabi ni ada wahyu. Tentulah wahyu akan mari bagi tahu ke Nabi. Nabi akan baik. Tapi dia hak jahat nak buat juga. Maka Jibril datang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya balik segera. Balik cepat. Kalau tidak, batu jatuh daripada atas. Sudah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik. Keluar daripada kawasan ini dan Nabi kita selamat. Nabi kita telah menghantar seorang sahabat nama dia Muhammad bin Maslamah sebagai wakil untuk memberi amaran pada mereka keluar daripada Madinah. Mari lagi buat Yahudi buat Abdullah bin Ubay mari desak Yahudi, jangan mengaku kalah. Kubu pertahanan kamu ada 6 kota, takkanlah Muhammad boleh serang kamu. Sedap. Takkan dia boleh serang. Duduk dalam kota kamu. Kita lawan dia dan aku akan hantar bantuan mari daripada Yahudi Bani Quraizah akan mari dan juga Bani Ghatafan akan berpihak kepada kamu. Tak ada gapo. Maka turunlah ayat Quran kepada kita ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Bila mereka ditawan, patutnya dibunuhlah sebab mereka jahat. Tapi peranan Abdullah bin Ubay mari, tak usah bunuhlah, kita halau mereka. Maka kapilah mereka mempunyai 600 ekor unta, termasuklah ketua mereka Huyai bin Akhtab. Nabi SAW bagi tahu kepada mereka, kamu boleh apa? Boleh ambil barang-barang sekadar muat 1 unta je. Yang lain tak boleh, tinggal sini. Bila dia tahu macam tu, yukhribuna buyutahum biaidihim, dia runtuhkan rumah dia. Pecah. Yang pertama, barang-barang berharga dia ambil. Yang kedua, dia kata kalau kita keluar, Muhammad masuk orang dia lah, duduk atas rumah kita free. Jadi daripada dia duduk free, baik kita, orang Kelantan kata, biar saja belaka. Jadi mereka runtuhkan bangunan, pecahkan rumah dia supaya orang Islam bila ambil tawan kota mereka, rusak dah. Tak boleh nak buat apa dah. Itulah di antara peristiwa yang terjadi. Maka peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah bersamaan bulan Ogos tahun 625 miladi. Hampir kesemua ayat dalam suratul Hasyri yang kita baca ini menceritakan tentang pengusiran Yahudi dan mendedahkan kelakuan jahat munafik. Ini juga mengandungi ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum hakam serta harta rampasan perang, hukum memotong dan membakar tanah pokok-pokok dan kepunyaan musuh atas sebab-sebab peperangan. Melalui surah ini juga Allah memuji kaum Muhajirin Ansar, menyuruh hamba-hambanya bertakwa serta beramal soleh dan bersedia untuk kehidupan di negeri akhirat yang baik nanti insya-Allah. Jadi para jemaah, kalau nak baca cerita panjang,
sekurang-kurangnya dalam buku saya Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah ini, ataupun tengok dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Dan jangan lupa buku Madinah ni ada kembar dia. Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita pergi kepada satu-satu ayat setakat mana yang masa yang diizinkan. Ayat yang kedua tadi, Allah kata apa? Dialah yang mengeluarkan orang kafir dari golongan ahli kitab. Siapa dia? Nama dia Bani An-Nadir. Kenapa mereka dihalau keluar? Ingat balik. Peristiwanya Nabi SAW pergi ke kampung mereka untuk berbincang nak ambil bayaran diat pampasan kerana berlaku pembunuhan. Dengan tidak sengaja. Kalau bunuh sengaja, dibalas bunuh. Dia panggil qisas. Itu dalam kaedah balas bunuh. Tapi yang ni tak sengaja, tidak dibalas, dibayar diat. Si Yahudi ni jahat, cuba nak bunuh Nabi SAW, nak jatuhkan batu besar daripada atas bangunan ke atas kepala Nabi SAW. Walaupun sebahagian Yahudi sedar, peka dia kata, jangan buat, bahaya. Nabi ni, Muhammad ni ada wahyu. Tapi apa boleh buat? Peristiwa sudah terjadi. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini keputusan. Cerita mari kemudian. Tuhan kata apa? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim di al-walas. Allah Ta'ala yang telah menghalaukan mereka, puak-puak ahli kitab Yahudi Bani Nadir daripada kampung mereka sebagai kali yang pertama. Tadi anda sebut dah, kali pertama tadi, maknanya kali pertama mereka dihalau keluar. Kali pertama dihalau keluar untuk ke Khaybar, kemudian dihalau keluar daripada Khaybar, daripada Madinah, pergi ke Syam dan ke lain-lain tempat. Maka mereka sangka, kota-kota mereka ataupun orang Islam sendiri sangka, kubu yang mereka buat itu sangat-sangat mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ada 6 kota tadi, luar biasa, tak mampu, tak boleh orang Islam nak rempuh masuk. Itu sangkaan mereka. Bahkan orang Islam sendiri pun menyangka sedemikian. Tapi bila Allah kata fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, Allah Taala hantar tentera Islam daripada pihak yang mereka tak sangka, di luar strategi mereka, di luar teori konspirasi mereka, maka apa sudah jadi? Hancurlah mereka. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Tanda. Allah Taala campurkan dalam hati mereka perasaan takut. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya mereka akan jadi takut. Yahtasibu, tengok dalam ayat Quran ni, ayat yang Allah kata fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah Ta'ala hantar tentera dari sudut yang mereka tidak sangka-sangka. Tuhan tak kata yahsabu, daripada mereka sangka, tapi yahtasibu, yang mereka tidak sangka-sangka sekali-kali. Sebab apa? Sebab strategi mereka sangat teliti. Sangat teliti. Hisab mereka sangat dakik, sangat halus. Tapi bila Allah Ta'ala mari dengan cara yang lain, campur perasaan takut dan gerung dalam diri mereka, itu lebih kuat daripada senjata nuklear, lebih kuat daripada segala senjata yang lain, daripada senjata bom-bom atom dan sebagainya. Kerana bila takut, tak boleh buat apa. Kita ni berani bila kita tak takut. Tapi bila takut, menggelabah kita. Semua benda tak kena berlaku nak buat. Itu dia panggil kelebihan qazafa fi qulubihimur ru'b. Bila mari qazaif Tuhan sebut, dia kata qazafa. Qazaif ni macam satu lontaran bom, itu besar. Allah Ta'ala kata, aku campur, lontarkan dalam hati mereka perasaan takut. Tak boleh nak lawan. Wa an-narruba, bila takut tu menguasai hati, kita jadi lemah, tak boleh nak mikir banyak, kan? Bila nak lemah, ni mereka tahu mereka kena keluar, yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka pergi runtuhkan, pecahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Kemudian orang Islam juga terpaksa pecah. Baik. Timbul soalan, limaza, kenapa mereka runtuhkan rumah mereka? Kenapa mereka pecahkan rumah mereka? Tengok dalam tafsir ni kata, sebab yang pertama, mimba bil hasadi lil muslimin. Dia dengki. Orang Islam mesti akan menguasai rumah dia, baik kita pecah. Orang Kelantan kata biasa saja berlaku, kan? Sebab yang kedua, bila pintu-pintu sudah pecah, mereka boleh cepat lari.
Dia ada 6 kota. Kota 1, 2. Mana kota yang pertama ditawan, mereka lari ke kota kedua. Kota yang kedua ditawan, dia ada 6. Sempatlah mereka melarikan diri. Itu dalam kepala otak dia. Yang ketiga, mereka nak ambil alat-alat, kayu-kayu yang ada ni untuk nak sekat jalan. Supaya orang Islam tak boleh masuk. Itu dia panggil, kerana mereka yasta'iduna li harbi syawari'. Memang strategi mereka boleh berperang dalam lorong-lorong di Madinah. Itu pada perkiraan mereka. Sebab yang keempat, kerana mereka, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya halau mereka daripada Madinah, al-ijla'. Mereka hanya boleh bawa apa? 1 seekor unta dengan barang-barang atas tu. Senjata tak boleh bawa. Jadi dia ambil lah rumah-rumah dia cantik-cantik. Landscape dia ke apa benda, perhiasan-perhiasan yang dibuat dalam rumah. Nah, dia boleh ambil, dia ambil. Itu di antara sebab lah. Kemudian Allah kata, yukhribuna buyutan biaidim wa aidil mu'minin. Dan orang Islam juga terpaksa menggunakan, meruntuhkan juga bangunan untuk apa? Ketika diperlukan. Maslahatul harb. Kalau tidak, jangan runtuh. Bangunan ni kita dapat. Kenapa nak runtuhkan? Rugi. Akhir ayat 2, Allah kata, fa'tabiru ya ulil absar. Dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hati. Jadi ayat Quran ini suruh kita memikir. Kata di para ulama tadabbur, dia kata as-sa'idu man wa'iza bi ghairihi. Orang manusia itu orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain. Bila kita tengok orang ni buat gini salah, kita ambil pengajaran. Iktibar. Tapi manusia yang celaka, orang lain jadikan dia sebagai pengajaran. Anda tuan-tuan. As-sa'idu, manusia yang bahagia itu, manusia yang mengambil pengajaran daripada orang lain. Tengok orang ni buat otak molek, kita kata ini sempadan. Tengok orang ni buat benda baik, kita jadikan tauladan. Betul. Tapi manusia celaka, orang buat tauladan, orang buat apa ni? Iktibar kepada dia. Mu jangan buat seperti dia tu. Ini dia panggil terbalik. Maka dalam ayat ini menjadi suatu tadabbur besar diambil oleh para ulama. Dia panggil ulama usul menjadikan ayat fa'tabiru ya ulil absar ini sebagai asas kepada istinbat ataupun qiyas an-nazar di dalam hukum-hukum Islam. Kalau kita belajar ni, Allah Ta'ala suruh kita memikir. Suruh kita mengambil iktibar. Suruh kita mengambil pengajaran. Mengambil istinbat. Itu yang dikatakan asas kepada qiyas. Ambil daripada istinbat peristiwa-peristiwa yang berlaku. Yang dalam ayat Quran ini, fa'tabiru ya ulil absar, mana ulama usul menjadikan asas kepada perbincangan usulul fiqh. Ulama lain pula mengambil pengajaran, ulama sahibul ilmi wad din, mengambil pengajaran bahawa mereka itu ahlul kitab. Mereka ini ahlul kitab, orang ada kitab. Tapi kenapa dia jadi jahat? Kenapa mereka jadi macam ni? Sebab tidak beramal dengan isi kandungan kitab. Kamu orang Islam, kalau kamu juga tidak beramal dengan isi kandungan Quran, mu juga akan dijadikan pengajaran oleh orang lain yang datang kemudian daripada kamu. Masya Allah, tabarakallah. Puak-puak harta banyak. Yahudi lebih kaya daripada kamu. Ashabul amwal, ashabul qusuri wal husun, mempunyai kota yang kuat, mempunyai mahliga yang tinggi. Yukhribuna, akhirnya mereka runtuhkan bangunan mereka sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting, pengajaran juga orang yang membatalkan perjanjian. Berjanji tak tunai. Buat perjanjian, dia sendiri menggagalkan perjanjian. Mereka, nasib mereka sama seperti telah berlaku kepada Bani Nadir yang telah khianat pada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang kita baca. Akhirnya pada ayat yang ketiga, Allah SWT sebut kata, mereka ini telah ditetapkan oleh Allah, tak kiralah dengan perancangan jahat Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun segala perkara, yang pentingnya Allah Ta'ala dah tetapkan mereka ini dihalau keluar. Allah kata apa? Kalau mereka tidak dihalau keluar sekalipun, mereka akan menerima azab yang buruk terhadap mereka, sama ada di dunia dengan sebab peperangan mereka akan dibunuh, yang sudah pastinya walahum fil akhirati azabun nar, di akhirat esok azab neraka. Puncanya kenapa? Puncanya zalika bi annahum syaqqullah,
kerana mereka lawan Allah Ta'ala dengan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia lawan Allah, siapa dia lawan Rasul, masir dia selamat di dunia, binasa di akhirat. Ataupun atas dunia lagi mereka akan binasa. Tamatlah muqaddimah perbincangan kita tentang Bani Nadir dan juga pengusiran mereka. InsyaAllah kita akan masuk dalam episod yang seterusnya, iaitulah ma qata'tum min linatin, peristiwa peperangan yang berlaku. Kenapa pokok-pokok ditebang? Tadi mereka sendiri yang runtuhkan rumah mereka. Apa sebab pokok itu ditebang? Kenapa pokok-pokok itu dibakar? InsyaAllah kita sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.